Kucing pun nak tarik tu. Saya ada sekolah di esok. Sudah tutup sekolah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada segala malapetaka dan bahaya. Tuan, saya base di KL. Jadi tu KL tak boleh ke orang pergi masjid. Macam kita dulu lah, bulan berapa tau? 3. Tak boleh pergi masjid, tak boleh bersurau. Rasa rindu nak pergi surau, rindu nak pergi masjid, kerana rindu nak dengar azan. Semula azan tu tak boleh pergi masjid, pergi surau. Dekat air barulah dibagi ada imam, bilal, azan dan sebagainya. Itulah keadaan manusia. Kita ni manusia berdoa. Bila nikmat itu hilang dari mata kita, hilang daripada apa yang kita genggam, maka baru kita rasa itulah nikmat. Tapi Allah Ta'ala tetap meletakkan itu sebagai suatu kebaikan bagi orang beriman. Karena itu Nabi SAW bersabda, mafhumnya betapa pelik, betapa ajaibnya urusan kaum muslimin, peliknya urusan orang Islam ni. Kerana apabila diberi nikmat baginya, kepada dia, dibagi nikmat, dia bersyukur, itu jadi kebaikan baginya. Bila ditimpakan musibah kepada orang beriman, dia sabar, dan itu jadi kebaikan baginya. Jadi orang beriman tak ada yang tak baik, semuanya baik. Sama ada yang menimpa kita itu nikmat, kita bersyukur, jadi kebaikan. Yang menimpa kita itu musibah, kita bersabar, itu juga jadi kebaikan. Lalu pasti Allah SWT Dia lagi tahu, Dia maha mengetahui apa sahaja yang berlaku, semuanya ada kebaikan bagi kita. Karena itu untuk permulaan tuan-tuan, 3 perkara ni tuan-tuan kena ingat. Sama-sama kita mengingatkan. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang berlaku atas muka bumi berlaku dalam keadaan kebetulan. Tak ada istilah kebetulan tuan. Walaupun kita selalu sebut kebetulan. Sama juga saya lah. Hari ini orang merayakan Maulid Nabi. Alhamdulillah hari ini hari jadi saya juga. Kebetulan. Tapi tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti ada aturan yang Allah SWT lebih tahu. Hakikat pada diri kita mungkin kita nampak kebetulan. Tapi Allah lebih tahu kenapa Allah meletakkan benda itu tak sampai kepada maklumat dan akal kita. Yang pertama, tidak ada apa yang berlaku atas muka bumi ini kebetulan. Saya pun datang tidak juga kebetulan. Tuan-tuan pun hati malam tidak juga kebetulan. Walaupun rasa macam kebetulan nak datang. Contoh, tidak juga ada kebetulan, kerana semuanya adalah atas aturan dengan kehendak dan juga kebijaksanaan Allah SWT. Perkara kedua, oleh sebab tidak ada apa pun kebetulan atas muka bumi ini, maka bersangka baiklah dengan Allah. Jangan sesekali kita sangka buruk dengan Tuhan kita, Allah Ta'ala. Sangka baik. Apa saja yang Allah hadapkan di depan kita, itu semuanya baik. Sabarlah kalau benda itu kita tak suka, dan bersyukur dengan sesuatu yang Allah bagi yang kita suka. Tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, sangka baik dengan Allah. Yang ketiga, apa saja yang Allah bagi kepada kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, jadikan itu sebagai pelajaran. Allah nak didik kita secara direct. Allah nak ajar kita secara langsung. Ini pelajaran dari Allah. Alhamdulillah. Dan itu sebagai mukadimah malam ini kita berbicara sempena dengan Maulid Nabi SAW. Kita memperingati Nabi kita. Tidak ada seorang pun orang beriman akan mempertikai bahawa kewajipan bagi setiap individu yang namanya Muslim Islam, wajib bagi dia untuk sayang kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya, dan orang beriman, dan orang yang mengikut jalan Nabi SAW. Sebab itu yang kita baca dalam doa, itu yang kita baca dalam selawat kita, itu yang kita baca dalam sembahyang kita, dalam tahiyat. Kita selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi. Kita doakan atas sahabat Nabi. Kita doakan atas orang-orang yang soleh dan beriman, yang mengikut jalan Nabi SAW sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan, tidak ada seorang pun orang yang beriman, orang Islam akan mempertikai sayang kepada Nabi. Semua
sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi tuan-tuan, sayang dengan Nabi ini tak sama macam kita sayang kepada anak kita, sayang kepada isteri kita, sayang kepada suami kita, sayang kepada nenek kita. Sebab apa? Sebab anak kita tu lahir daripada rahim kita, mak-mak, ibu-ibu. Anak kita keluar daripada perut kita. Macam ni tak? Macam mana nak kata tak sayang? Susah nak cerita. Macam mana boleh sayang anak? Entah, tak boleh nak cerita. Memang sayang tu datang. Ayah-ayah, bila anak lahir, sayang tak? Sayang. Boleh jelaskan macam mana sayang tu secara saintifik? Kita nak sebut. Tak lagi nak sebut macam mana sayang. Tapi sayang tu dia datang, dia fitrah. Kita nak tengok anak pusat, anak kucing. Siapa juga? Anak kucing, mak dia sayang. Anak asuh, anak anjing, sama juga. Mak dia sayang. Jadi tuan-tuan boleh tengok itu fitrah. Dalam keluarga, anak-anak kita, mak ayah kita sentiasa sayang menyayangi sebab dia fitrah. Dia muncul, benda itu datang daripada dalam daging kita. Kita nampak, kita belai, kita jaga, kita bela, kita besarkan. Kita rasa sayang. Tapi dengan Nabi tuan-tuan, tuan-tuan pernah nampak Nabi? Pernah kita duduk dengan Nabi? Pernah Nabi kita datang ceramah di kampung tu? Tak pernah. Sebab Nabi kita telah pun secara fizikal meninggalkan kita 1000 tahun lebih lah. Dah lama. Tuhan itu ini yang menarik tuan. Kerana Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari tentang Nabi SAW melepasi satu kawasan perkuburan Baqi'. Bila dia lepas satu kawasan, sebagaimana sunnah kita kalau lepas satu kawasan perkuburan, maka kita memberikan salam dan berdoa kepada ahli kubur. Jadi kemudiannya Nabi sebut kepada sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Jadi bila sahabat tanya mana? Rindu siapa pula Nabi? Jadi tanya kepada Rasulullah, kami kan ada kat sini. Jadi aku merindukan sahabat-sahabat, merindukan saudara-saudaraku. Apa maksud merindu? Apa maksud rindu tuan? Maksudnya bila kita dah lama tak jumpa seseorang yang kita pernah jumpa, kita rasa rindu. Kita rasa macam lama sudah tak silap. Jadi rasa rindu dalam hati. Teringat-ingat, rasa rindu, lama tak ke kampung. Gitu kan? Lalu sahabat tanya, kami kan ada kat sini. Rindu apa? Lalu Rasulullah SAW dia membalas, dia kata, bukan kalian yang aku maksudkan dengan saudara-saudaraku, bukan sahabat Nabi yang dekat, bukan. Siapa dia? Itulah dia orang yang nanti menjadi umat aku suatu waktu nanti. Mereka ini tak pernah tengok aku, tak pernah duduk dengan aku, tak pernah dididik oleh aku, tak pernah dengar kata-kata aku. Maksudnya dengar direct juga, tak pernah. Tapi mereka boleh sayang kepada aku, dia boleh cinta kepada aku, dia boleh mengikut sunnah aku. Itu dia orang dia kata. Satu waktu selepas Nabi tak ada orang yang jadi umat Nabi Muhammad yang tak pernah tengok Nabi tapi dia sayang kepada Nabi. Kan pelik. Jadi Nabi SAW melakukan satu perkara yang pelik. Sebab dia rindu orang yang dia tak pernah jumpa. Boleh ke tuan rindu orang yang tak pernah jumpa? Saya rindu kat alien di angkasa lepas. Saya tak pernah jumpa alien dia. Kita rindu kepada seseorang yang tak pernah jumpa. Tak boleh. Sebab merindui mestilah kepada seseorang yang pernah kita jumpa, yang pernah kita bertemu. Jadi Nabi dah buat satu perkara yang pelik. Tuan-tuan, dalam masa yang sama kita semua pelik. Sebab apa? Sebab kita rindu kepada Nabi. Nabi kepada Nabi tak. Inilah istimewanya hubungan kita dengan Nabi SAW. Special kan? Special. Dan kita dididik daripada kecil. Nenek moyang kita, datuk nenek kita mendidik kita untuk sayang kepada Nabi, selawat kepada Nabi. Ada masalah selawat, nak makan ubat selawat,
nak exam selawat, nak apa lagi selawat lah, meratap pun selawat. Alhamdulillah, meratap pun selawat bagus tu. Jadi begitu keadaannya menyebabkan sebenarnya kita sayang kepada Nabi. Cuma tinggal lagi sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dipupuk, kena dibaja, kena diairi, kena ditingkatkan. Sebab kita tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastilah rindu, kasih, sayang kita tu tak boleh sama dengan orang yang kita jumpa. Sebab itulah kita dalam waktu tertentu, dalam tradisi orang-orang kita di rantau ini, maka kita menganjurkan majlis peringatan, kita menganjurkan majlis untuk ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat perjuangannya, ingat Nabi rindu kepada kita, Nabi nak jumpa kita ni. Dan syafaat Nabi di hari akhirat esok di padang mahsyar, di hari akhirat, itu sesuatu yang pasti. Tak ada pun satu aliran pemikiran dalam Islam yang menafikan perkara tersebut. Dia qat'i. Kita semua nak syafaat Nabi, kita semua nak bersama dengan Nabi dalam syurga, kita semua nak jadi umat Nabi Muhammad yang ditinggikan oleh Allah darjatnya. Kita semua dapat keistimewaan yang lebih daripada umat-umat lain. Kita semua akan dimasukkan dalam syurga lebih awal berumat Nabi-Nabi yang lain. Walaupun itu umat yang paling last, tapi kita masuk syurga yang paling awal. Itu hasrat dan harapan kita. Yang penting Allah redha, maka semua yang kita akan dapat insya-Allah. Tuan, malam ini kita sedikit berbincang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bincang dari tiga sudut. Pertama tentang sejarah, sirah kehidupan, sikit-sikit kita sentuh. Kalau tak sentuh tentang hidup Nabi, tak nampak dia punya hebat tu. Ya. Kemudian perkara kedua, kita akan lihat dalam kehidupan Nabi itu apa yang boleh kita belajar sikit sebanyak. Nabi dengan keluarga, Nabi dengan kawan-kawannya, Nabi dengan masyarakat dia, Nabi dengan anak buahnya, Nabi dengan orang-orang yang dia pimpin. Pastinya Nabi itu ada sesuatu istimewa, luar biasa, hebat. Sampai kan tuan-tuan, saya ini dilatih dalam bidang sejarah, bidang kajian gamelan, mengaji itu bidang sejarah, sirah, tamadun. Dalam banyak literature, banyak pembacaan kita, rupanya orang yang mengiktiraf Nabi ini bukan semata-mata orang Islam. Kita orang Islam memanglah sepatutnya dah kita iktiraf Nabi, kita mengagungkan Nabi, kita membesarkan Nabi, kerana dia Nabi kita. Tapi ada orang lain, termasuk orang yang bukan Islam, yang mengangkat martabat Nabi dan meletakkan Nabi pada posisi yang tinggi dalam kalangan manusia dalam sejarah. Sebagai contoh tuan, satu buku ditulis sekitar awal tahun 2000 oleh seorang orang Kristian. Dia sendiri mengaku dalam dia punya pengenalan dalam buku dia. Dia buat kajian, dia kata dia ni seorang Kristian. Tapi dia meletakkan 100 orang paling berpengaruh dalam dunia, dalam sejarah. 100 orang paling berpengaruh dari zaman dulu sampai zaman Nabi ini. 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah. Nombor 1 dalam carta 100 orang itu siapa? Dia lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia letak juga Jesus Christ tu kan, tapi tak nombor berapa puluh. Dan dia sebut dalam kajian dia kata, saya seorang Kristian. Saya buat kajian ini berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya dia punya kaedah, dia cara dia. Dan dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai orang satu. Kerana dia kata, inilah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berjaya kedua-duanya. Maksudnya berjaya dalam membawa agama, membawa ideologi, membawa pengaruh agama. Itu satu. Dan dia juga berjaya dalam membawa negara. Satu-satunya manusia dalam dunia yang berjaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diiktiraf oleh Michael H. Hart dalam buku dia 100 the most influential people in the world, in the history. 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Itu orang lain tuan-tuan. Ada seorang tokoh, dia bagi kuliah dari 5 siri. Dia memang seorang tokoh sejarawan yang besar, yang hebat, orang Inggeris. Namanya Thomas Carlyle. Dia ada siri
on heroes, tentang hero. Dia cerita tentang watak-watak dalam sejarah, watak manusia dalam sejarah yang menjadi hero. 5 siri juga. Lima siri dia bentangkan di University Cambridge dekat United Kingdom. University Cambridge universiti besar tuan. Orang hebat-hebat di sana. Dalam pembentangan dia tentang on heroes, ada satu watak Nabi. Maksudnya dalam dunia tu, orang manusia-manusia yang pernah muncul di sejarah dunia, yang pernah jadi hero, ada yang tentera, ada pemimpin, ada Nabi. Dan Nabi yang dipilih ada Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku dia seorang Kristian. Mengapa dipilih? Kerana Nabi Muhammad dalamnya lengkap dari segi kisah, lengkap kepribadiannya, lengkap dari segi pencapaiannya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang orang tulis tentang perbuatan dia secara detail. Nabi mandi macam mana? Nabi kepek kuku macam mana? Nabi bersama dengan keluarga macam mana? Nabi bercakap macam mana? Nabi berjalan macam mana? Orang tulis sedetail itu. Mana ada orang lain yang ditulis macam tu? Tak ada dalam dunia. Itu kalau sekali dia tulis tentang perkara tersebut. Ada lagi tuan-tuan, ada seorang lagi profesor sejarah di Cambridge, di United Kingdom, dekat London. Nama dia Peter Frankopan. Saya pernah, dia hidup lagi, Peter Frankopan. Saya pun pernah berutus surat dengannya. Dia pun tulis dalam buku dia bertajuk Silk Road, Jalan Sutra, A New History of the World, sejarah dunia yang baru. Dia tulis tentang Nabi Muhammad dan Islam. Bagaimana Nabi Muhammad dan Islam itu membawa satu revolusi dalam pemikiran juga keamanan manusia. Akhirnya menjadikan manusia ini terangkat dia punya darjat dan martabat. Dia juga seorang Kristian. Dan kenapa dia seorang Kristian? Tuan-tuan, ini adalah contoh-contoh. Kalau orang lain yang bukan Islam mengakui Nabi kita yang hebat itu, secara akademik, secara ilmiah, apatah lagi kita, tuan-tuan. Ya? Patut sangatlah, kita lebih patut, kita lebih layak untuk mengangkat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, pertama sekali, kenapa kita sayang Nabi, kita angkat Nabi, kita memuliakan Nabi, kita menyebut tentang Nabi, itu adalah atas perintah Allah. Kalau Allah tak perintah, kita pun tak buat. Allah yang perintahkan, maka kita buat. Tuan, perkara kedua, nak cerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi. Nabi lahir, ini benda ni selalu setiap tahun dah disebutnya dalam kuliah Rasul dan sebagainya. Tapi sikit kita sebut sebagai tanda kita menguatkan iman dan juga keyakinan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis satu buku dengan alhamdulillah, nanti saya hadiahkan ke masjid tu satu naskah buku tentang ulama Sarawak. Sarawak ni sebenarnya tidak juga tandus ulama. Orang Sarawak, anak-anak Sarawak ada yang jadi ulama dan pernah pun mengajar di Masjidil Haram. Belajar Masjidil Haram mungkin ada, tapi ni mengajar di Mekah, di Masjidil Haram. Siapa pernah pergi haji, pernah buat umrah, tengok Masjidil Haram. Zaman dulu ada banyak kursi-kursi, ada banyak tempat halaqah-halaqah, tempat orang mengajar dan belajar. Orang belajar di seluruh dunia juga. Dan ada orang Sarawak, anak Sarawak, lahir di Sarawak, pergi mengaji dekat Mekah, jadi guru di Masjidil Haram. Hebat tu, orang Sarawak hebat. Orang Sarawak hebat. Jadi jangan pernah mengecilkan kemampuan anak-anak Sarawak. Siapa dia? Ulama namanya Syekh Osman bin Haji Abdul Wahab As-Sarawaki. Itu memang ada nisbah As-Sarawaki, memang disebut dalam kitab. Dalam kitabnya ada takris pujian ulama kepadanya dan sebagainya. Syekh Osman ni ada satu sekolah nama Syekh Osman dekat Matah di Kuching. Sekolah menengah kebangsaan agama Syekh Haji Osman bin Wahab. Sekolah sekolah dulu panggil sekolah agama Matah. Dulu Syekh Osman tu, dia meninggal dalam Makkah, meninggal 1921.
dekat 100 tahunan meninggal, ya. Tapi apa yang disebut di dalam tulisannya, dalam kitab dia disebut barang siapa yang mempunyai akal bagi Nabi Muhammad selawat jangan ditinggal. Tuan-tuan ada akal, ini kata ulama Sarawak, kalau ada akal selawat atas Nabi jangan ditinggal. Jadi kena ikutlah kata ulama Sarawak. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran, keagungan, keistimewaannya dah nampak sejak sebelum baginda dilahirkan. Tuan-tuan, Nabi lahir di Mekah, tuan. Lahir dalam kalangan keluarga yang hebat dari sudut keturunannya, jadi pemimpin Mekah dan sebagainya. Tapi kehidupan Nabi itu biasa, dan Nabi bersama dengan orang-orang yang miskin dan tertindas. Itu gaya hidup Nabi, ya? Nabi SAW ketika di Mekah, orang lain boleh hafal Nabi ini bin apa, bapa dia bin apa, nenek dia bin apa, orang lain hafal. Nak menceritakan bahawa hebatnya keturunan dari semua orang yang ingat keturunan dia. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, kita tahun 571 Masehi. Pada waktu Nabi dilahirkan, itu ada dua kuasa besar yang ada di dalam dunia untuk zaman dulu zaman itu kan. Hari ini siapa kuasa besar dunia? Okey, tuan-tuan tengok negara Amerika kan, Rusia ke China. Tuan-tuan, dulu negara yang menjadi kuasa besar dunia itu zaman Nabi ada dua. Satu namanya Parsi, satu lagi namanya Rom dan Parsi. Orang Arab pun duduk di tengah-tengah, tak berdaya pun antara Rom dan Parsi. Nabi lahir, pada ketika Nabi lahir, dan ada apa nama dalam kitab-kitab orang-orang ahli kitab buat ramalan tentang kehadiran seorang Nabi. Dan ada dalam kalangan mereka yang meramalkan bahawa Nabi akan hadir, akan muncul di tempat, yaitu di tempat kawasan orang Arab. Beritahu kepada orang Rom dan juga orang Parsi. Mereka dapat dengar cerita kata ada Nabi akan lahir daripada tempat orang Arab. Dia buat bodoh je, buat tak tahu. Sebab apa? Sebab orang Arab ni bagi dia orang bodoh dan tidak bertahan. Nak heran apa kami ni orang lebih baik, lebih besar, lebih hebat. Bila Nabi berusia 40 tahun dapat wahyu dan dia mengaku sebagai Nabi, berita mengaku sebagai Nabi itu sampai kepada pengetahuan Raja Parsi. Tapi Raja Parsi buat tak tahu tak? Dia kata orang Arab, apa nak boleh mengganggu gugat dia? Tuan-tuan tahu bila Parsi jatuh dan menyembah orang Islam, maksudnya jatuh kerajaan yang ganas, tak sampai 50 tahun setelah Nabi menyebarkan Islam. Tak sampai 50 tahun Islam menjatuhkan kerajaan Parsi dan Islam bangkit sebagai tamanan besar. Itu tuan-tuan, Nabi SAW kehebatannya pelbagai. Kita nak cerita tentang mukjizat Nabi macam-macam, tak habis kita nak cerita. Mukjizat Nabi suatu kecil itu tak namanya mukjizat, ya. Suatu kecil tak ada tanda-tanda kenabian pada Nabi. Jadi tanda-tanda kenabian pada Nabi yang masih baby, antaranya adalah pada ketika Halimah As-Sa'diyah. Tuan-tuan kenal Halimah As-Sa'diyah? Itulah dia seorang perempuan yang ambil Nabi, menyusukan Nabi, ibu susu Nabi. Halimah As-Sa'diyah, dia ambil Nabi pada ketika Nabi baru dilahirkan. Dan dia datang ke Mekah ambil Nabi sebab dia tidak punya pilihan lain. Tak adalah baby nak disusukan, hanya tinggal Nabi seorang saja. Kenapa orang lain tak nak ambil Nabi untuk disusukan? Kerana dia adalah seorang anak yatim. Dan bapa dia mati muda. Dan anak yatim, bapa mati muda. Bapa mati umur 20 tahun lebih. Kalau kita tu habis universiti belum habis je, dah mati bapa. Jadi fikir-fikir logik, banyak-banyak yang harta yang ditinggalkan oleh seorang bapa yang mati muda kepada seorang anak yang masih baby. Sebab itulah orang tak ambil Nabi.
Halimah dia ambil dalam keadaan dia tidak ada pilihan. Dia kena bawa balik juga baby. Kalau tak dia malu kepada orang kampung. Kalau orang kampung pada saat itu semuanya memang kerja menyusukan anak-anak orang Quraisy di Mekah. Bila Halimah datang ambil Nabi, dia bawa bersama dengan dia laki dia nama Al-Haris dan seorang lagi baby dia. Waktu itu musim kering, susu Halimah pun kering, dan unta yang membawa mereka datang ke Mekah pun unta yang tua dan paling slow. Lepas ambil Nabi, apa yang diriwayatkan oleh Halimah sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat sirah, dia kata, Halimah kata, itulah malam di mana kami sekeluarga tidur dalam keadaan kenyang. Bila ambil Nabi Muhammad SAW, susu Halimah penuh dengan susu. Unta dia tiba-tiba sihat, boleh berjalan. Ya. Dan mereka sampai lebih awal daripada orang lain yang melalui jalan yang sama. Ya, unta yang itu lebih laju lagi. Barangkali pakai burak oil. Itu tu macam tu. Nabi itu sampai dibawa, disusukan, dijaga oleh Halimah Sa'diyah. Dia punya kambing, dia punya kebun, semuanya subur. Sedangkan itu musim kemarau. Orang lain semuanya kambing kurus, tanaman tak jadi. Tapi Nabi SAW yang berada, waktu itu masih baby, berada dalam jagaan Halimah, itu subur. Itu istimewa Nabi. Nabi dijaga kemudiannya nanti dijaga oleh pakcik dia. Pakcik dia nama Abu Talib. Abu Talib ni ramai anak, 10 orang anak lebih. Dah anak ramai. Masuk lagi Nabi, dia jaga lagi. Tapi dalam anak-anaknya yang ramai itu, ya, Abu Talib ada seorang isteri. Isteri dia nama Fatimah juga. Abu Talib dan Fatimah sayangnya lebih kepada Nabi berbanding anak dia sebelum. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni sejak kecil akhlaknya baik. Anak 10 orang berempat, bila hidang makanan serbu semua. Anak kita ramai, tengok baru 4-5 orang hidang aja serbu habis. Tapi yang Nabi Muhammad ni anak yang paling sopan. Dia yang paling last ambil makanan, dan dia sangat beralah dengan adik-beradik yang lain. Sayangnya Abu Talib dan Fatimah kalau dihidang makanan akan dibagi portion, akan dibagi satu hidangan yang khas untuk Nabi. Itu dia istimewanya Nabi. Kecil pun akhlak baik. Nabi apabila dia meningkat remaja, tuan-tuan, dia pergi buat pertama kali, pergi berdagang ke negeri Syam. Bila dia pergi berdagang di negeri Syam, ada satu tempat, sebelum sampai ke Syam, namanya Basrah. Jadi Basrah ini ada satu rumah. Rumah itu memang ada seorang pendeta Nasrani, orang Kristian. Dia duduk di situ. Setelah berpuluh-puluh tahun dia duduk, dia mengajar. Tapi di rumah itu memang ada satu ruang tingkap. Rumah dia tinggi sikit. Ada satu kawasan yang dilalui oleh para pedagang daripada negeri Arab, akan pergi ke Syam. Jadi akan lalu di tempat di Basrah. Dia tuan-tuan, di sana dia selama puluhan tahun melihat orang Arab berdagang berjalan di situ. Pada satu hari bila Nabi Muhammad bersama dalam kafilah dagang ini yang diketuai oleh Abu Talib, umurnya ketika itu kurang lebih 12 tahun. Dia nampak dalam rombongan ini ada awan besar yang memayungi. Selama ni aku tengok orang Arab berjalan, tak nampak ada awan yang payung. Dan pada hari itu dia nampak ada awan yang payung. Ini ada sesuatu. Kemudian rombongan ini berhenti di bawah satu pokok. Dan tuan-tuan, dia nampak pokok itu jatuh. Masa pokok tapi dia punya daun itu macam turun ke bawah, melindungi rombongan yang tengah berehat. Orang rombongan tak perasan. Dia duduk melihat itu, dia perasan. Lalu apa dia buat? Dia panggil seorang budak dia, disuruh pergi ke pokok tadi. Ajaklah semua orang-orang Arab itu datang ke rumah buat kenduri.
Jangan tinggal seorang pun. Lalu dia orang pun panggil, semua datang. Kecuali seorang tinggal. Siapa yang tinggal? Nabi Muhammad SAW yang masih berumur 12 tahun. Kenapa dia tinggal ke sana? Sebab dia nak kena jaga bakar, jaga beg, jaga unta, jaga apa kan. Dia tinggallah seorang. Jadi bila datang masuk seorang-seorang ke dalam rumah dia, pendeta Nasrani orang Kristian dia tengok seorang, dia tengok seorang. Lalu dia tanya, siapa ketua rombongan? Abu Talib kata, akulah ketua rombongan. Semua dah datang. Semua dah datang. Jadi engkau cakap tak betul. Ada lagi yang belum datang. Macam mana dia tahu? Sebab dia tengok pada setiap orang yang masuk rumah dia, tidak ada seorang pun yang nampak tanda kenabian. Hanya dengan tengok saja dah boleh tahu tanda kenabian. Bagaimana dalam kitab-kitab lama sebelum Islam diturunkan, sebelum Al-Quran diturunkan, sudah ada tanda-tanda kenabian yang nampak pada fizikal Nabi walaupun masih kecil. Lalu dipanggil Nabi datang, ya, dan dilihat pada fizikal Nabi. Sekali lihat memang nampak tandanya adalah seorang yang akan dibangkitkan menjadi Nabi akhir zaman. Lalu diminta izin boleh tak tengok belakang Nabi, kerana pada belakang Nabi ada satu benjolan di dekat belakang tak ada satu benjol. Dia tanda lahir. Benjolnya besar macam telur burung unta. Itu namanya khatam nubuwah. Dia memang ada tanda Nabi, tanda kenabian dia. Bila dia tengok confirm budak ini adalah seorang yang akan dibangkitkan menjadi Nabi satu hari nanti, lalu disuruh kepada Abu Talib, jagalah budak ini baik-baik, kerana kalau diketahui oleh orang-orang yang khianat dalam kalangan orang Yahudi, maka pasti budak ini akan dibunuh. Itu betul. Nabi sudah nampak kenabiannya sejak kecil. Orang sayang dia sejak kecil. Peristiwa satu hari Nabi balik daripada berdagang. Waktu umurnya dah umur 30 lebih kurang. Kaabah, tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Mekah tengok Kaabah kan? Binaan Kaabah tu. Kaabah tu runtuh, tuan-tuan. Ya. Kaabah runtuh. Setelah beberapa lama runtuh sebab ada banjir dan binaannya sudah tidak begitu baik, maka sudah ada tanda-tandanya. Sepakat dengan orang Quraisy untuk meruntuhkan Kaabah dan buat binaan Kaabah yang baru. Dan kayu tak cukup, tuan-tuan. Binaan Kaabah yang baru, kayu tak cukup. Jadi, binaan yang ada hari ini adalah binaan pada waktu itu, yang kayu tak cukup dulu. Bukan binaan yang asal. Kerana setelah beberapa kali runtuh, dibangun balik. Sehingga kan Imam Malik, salah seorang daripada Imam Mazhab kan, Imam Malik kan, guru pada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata janganlah kita ni bermain-main dengan Kaabah. Sekejap runtuh, sekejap buat balik, sekejap runtuh. Last kali, binaannya adalah binaan seperti mana pada ketika dia dibina semula oleh orang Quraisy setelah diruntuhkan dan tak cukup kayu. Waktu tu binaan hari ini. Bila dah bina semua, dah siap semua, ada satu masalah. Masalah apa, tuan-tuan? Nak angkat Hajarul Aswad. Dah pernah tengok Hajarul Aswad? Batu tu kan, orang nak cium batu kan. Hajarul Aswad tu siapa nak angkat? Kerana ini batu yang special dari syurga. Kabilah ni kata dia nak angkat, kabilah itu kata dia nak angkat, bergaduh. Lalu ada seorang yang paling tua yang ada dalam Masjidil Haram waktu tu. Dia kata tak payah bergaduh lah, kita tunggu lepas subuh esok, siapa yang paling awal masuk ke dalam masjid, masuk dalam kawasan Masjidil Haram, kita suruh dia jadi hakim. Nak menentukan siapa nak letak batu. Kebetulan tuan-tuan, jadi sebut kebetulan, tak ada apa yang kebetulan. Jadi sudah ditakdirkan. Sebenarnya Allah mentakdirkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk. Waktu itu belum jadi Nabi lagi, kerana umurnya 30 tahun. 30 tahun atau 35 tahun, begitulah orang dia. Dia baru balik daripada dagang. Jadi bila sampai dia pada subuh hari itu, dia lah orang pertama. Dan bila dia orang tahu, semua orang percayakan dia. Oh, dia lah Muhammad, bolehlah jadi hakim. Jadi hakim baru orang percaya, belum tentu orang percaya keputusan hakim tu. Belum tentu orang setuju. Jadi baru setuju nak jadi hakim siapa, keputusannya belum tentu setuju.
Jadi Nabi bila tengok keadaan itu, orang tanya, tolong jadi hakim, siapa nak letakkan batu ini? Nabi ni ada kabilah dia, kabilah Bani Hashim. Kalau saya akan suruh kabilah saya yang letak. Kan? Tapi sebenarnya apa kebijaksanaan Nabi? Nabi ambil kain serban dia hamparkan, dia angkat batu Hajarul Aswad letak atas kain serban, maka dia suruh semua kabilah pegang bucu-bucu serban tu, angkat sama-sama. Setuju. Lepas dah angkat, nak letak, Nabi yang ambil, Nabi yang letak. Selesai masalah. Semua orang happy. Sejak daripada itu Nabi digelar Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Dan tuan-tuan tahu, walaupun Nabi dah jadi Nabi, umur 40 tahun, dah terima wahyu menjadi Nabi, ada orang yang benci kepada Nabi. Kan? Kita tengok macam orang lawan Nabi, benci kepada Nabi. Tuan-tuan, benci kepada Nabi pun, barang-barang orang simpan kat mana Ustaz? Barang-barang berharga mereka simpan di rumah Nabi. Walaupun tak suka kat Nabi, walaupun kafir, tak mau dengar cakap ni. Apa bukti dia? Bukti dia apabila Sayyidina Ali, ni peristiwa hijrah pula. Orang yang paling akhir berhijrah ke Madinah siapa? Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali paling akhir? Sebab Nabi suruh Ali, engkau jaga barang-barang dalam rumah aku ni, tolong pulangkan balik kepada tuannya. Tahu tak Sayyidina Ali ambil masa berapa lama untuk pulangkan semua barang yang Nabi tolong simpan? 3 hari itu lah. 3 hari Nabi pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sikit saya minta izin waktu suara untuk habiskan. Jadi tadi kita sebutkan bahawa Nabi itu orang yang dipercayai. Orang Mekah itu meninggalkan barang-barang berharga dia di rumah Nabi, kerana Nabi orang yang paling dipercayai. Sebutkan tadi bahawa dalam peristiwa hijrah, sebab Nabi nak hijrah dari Mekah nak pergi Madinah. Hijrah seolah-olah macam tak balik-balik lah, pergi ke sana semua. Jadi disebabkan memikirkan nanti dah tak balik ke Mekah, apa nak buat? Dan diminta Sayyidina Ali pulangkan semua barang-barang orang Mekah yang disimpan di dalam rumah Nabi. Dan Sayyidina Ali ambil masa 3 hari untuk pulangkan semua barang-barang. 3 hari sekejap tamat. 3 hari banyaklah barang dia tu. Nak kena bagi yang dia pulangkan balik kepada semua tuannya. Itu Nabi, orang yang sangat dipercayai. Jadi heran, kenapa apabila Nabi bawa ajaran Islam, Nabi bawa memperkenalkan Allah dalam konsep yang sebenar. Allah itu adalah Ahad, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Allah itu tunggal dia, di satu aja, tidak ada berbilang. Allahus Samad, Allah sahaja tempat kita meletakkan tawajuh kita, meletakkan pergantungan kita, tempat kita minta, tempat kita bergantung. Hanya Allah, bukan yang lain, bukan berhala, bukan sembahan lain. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dia beranak, tidak dia diperanakkan. Dia tidak ada anak-anak, dia pun tidak ada bapa, tidak ada mak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun atas muka bumi yang sama dengan dia. Itu aja yang nak dibawa, yang nak dibawa betul logik. Dibawa oleh orang yang boleh dipercayai. Kenapa orang kafir tak mau ikut? Banyak sebab teman-teman. Sebab perniagaan berhala dia orang nanti dah tak ada sembah berhala. Niaga berhala kat aku. Lagi sebab Nabi ini adalah seorang daripada keturunan yang memang pemimpin Mekah. Kalau Nabi jadi Nabi, kita punya kedudukan terbuka. Kedudukan pula terbuka. Macam-macam lagi faktor yang sebenarnya orang percaya kepada Nabi tapi tak mau dengar. Akhirnya memusuhi Nabi SAW. Sebab
Itulah sedikit, jika panjang lagi ini tak sempat kita nak kisahkan pada malam ini. Cuma untuk praktikal kita sama balik ni kena ada praktikal kan, daripada kita dengar sahaja. Maka adalah sedikit kesimpulan, kesepakatan. Setuju tak kita pun kalau kita dapat balik ni buat sama-sama. Perkara pertama, kita ambil hadis Nabi sebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis samai. Orang yang berkasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, berkasih sayang kamu dengan siapa-siapa ada atas muka bumi. Siapa ada atas muka bumi ni tuan-tuan? Ada manusia, ada binatang, ada jamadat. Jamadat maksudnya barang-barang yang tak bergerak, yang jumut, bukit, ada sungai, ada air, ada tumbuhan. Semua-semua ni kita kena berkasih sayang, kena jaga. InsyaAllah wa yarhamukum man fis samai, penduduk langit akan menyayangi kita. Termasuk yang disebutkan penduduk langit ada para malaikat. Jadi kita buat baik, kita berkasih sayang, apatah lagi dengan keluarga kita, masyarakat, orang kampung kita, umat Islam kita, dan seluruh umat manusia dan juga haiwan dan yang lain. InsyaAllah. Sepakat kita berkasih sayang. Yang kedua, Nabi sebut kepada dia punya sahabatnya nama Muaz bin Jabal. Dia Muaz, ini uhibbuka, sesungguhnya aku menyayangi engkau. Dalam bahasa kita untuk I love you. Wahai Muaz, I love you. Cakap perkawan dia. Kerana Allah Ta'ala tuan, bukan benda pelik, bukan benda bangsa kunyit tau. I love you tau. Benda faham sih, bangsa kunyit tak faham sudah. Dan Nabi minta Sayyidina Muaz baca doa ini selepas semayang. Selalu imam kita baca. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas setiap kali menunaikan solat, jangan lupa membaca doa. Apa maksudnya? Ya Allah, bantu kami dalam Allahumma a'inni ala zikrika, dalam berzikir, mengingati engkau. Kita minta Allah tolong kita nak berzikir, kita tak mampu. Walaupun berzikir tak ada susah kan. Subhanallah, subhanallah, susah memang kan. Minta Allah tolong. Wa syukrika, dalam mensyukuri engkau ya Allah. Wa husni ibadah, bantu kami dalam melaksanakan amalan yang baik di sisi-Mu. Jadi kita nak buat baik, kita kena minta kepada Allah. Sama juga kita nak berdoa, minta kepada Allah makbulkan doa kita. Minta macam-macam tak minta makbul doa, tak selesai. Itu perkara kedua. Apa tadi? Pertama yang disebut tadi, Nabi sebut kepada sahabat dia, aku sayang kepada engkau. Kalau sebut, Nabi sebut, maksudnya sunnah. Jadi menjadi sunnah kita sebut kepada sahabat kita, kawan-kawan kita, aku sayang kepada engkau kerana Allah. Tuan-tuan, kalau dengan kawan jadi sunnah menyebut sayang kepada dia, sebut. Memang kita sayang, tapi kita tak sebut. Apatah lagi dengan isteri kita, kahwin dah 50 tahun tu, dah lama si dengar aku sayang dengan kau. Balik tu imam sebut ke bini tadi lah, bang, berapa kali Jumat lagi? Saya kadang tanya gitu kan, tapi tak pernah gurau-gurau. Walaupun kadang-kadang kita sebut tu nampak bergurau, tapi jauh di sudut hati isteri tu, berbunga hatinya. Sebut ke anak, biasa bapa ni payah sikit sebut ke anak-anak, sayang ke anak. Tapi sayang, tapi susah sebut, cuba sebut sekali. Sebut, laki-laki sebab baru. Tapi sebutlah insyaAllah sebagaimana tadi kita sebutkan ayat awal yang saya baca surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau ada nikmat Allah bagi kepada kita, sebut, ulang sebut. Kalau kita sayang kepada keluarga kita, sebut di depan dia, ya, insyaAllah akan menyuburkan kita. Dan jangan lupa baca doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan hadis ketiga sebagai penutup, bukan hidup kita ni bukan untuk kita sahaja. Hidup kita ni kena berkongsi. Kita jangan hanya peduli diri kita dan keluarga kita saja. Fikir juga tentang jiran,
tentang ahli keluarga yang lain, tentang masyarakat, juga tentang negara kita. Atas sebab itu Nabi sebut khairun nas, manusia terbaik, anfa'uhum linnas, yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itu kan saling membantu, betulkan niat kita, ikhlaskan hati kita, satu padukan masyarakat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf atas kelewatan lajak sikit masa yang saya ambil. Tapi kami doakan kepada kami dan kepada tuan-tuan agar Allah SWT memberikan kita hidayah dan taufik. Allah bagi kepada kita dengan kelepasan jalan keluar dari kebuntuan dan masalah. Allah berikan kepada kita rezeki dalam keadaan yang kita sangka dan tidak kita sangka. Allah berikan kepada kita rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mengukuhkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah bagi kepada kita kekuatan untuk membesarkan anak-anak kita. Allah bagi kepada kita dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berjasa kepada kita dan kepada masyarakat kita. Dan Allah bagi kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan segala amal yang kita buat, baik amal ibadat, amal kebajikan, amal soleh, amal pekerjaan sehari-hari, semuanya menjadi pahala diridai Allah. Dan insya-Allah kita bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga firdaus yang paling tinggi pada masa akan datang. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ada manfaat. Saya minta maaf ada salah silap sana sini kan. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan juga kami, doakan juga negara kita ni dan dunia kita diselesaikan masalah wabak yang Allah uji kita pada hari ini. Aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.